Apa ada masalah apa tu Nurul Aina ni terpaksa remove ni. Okay. Okay, so ni konsep. Untuk dua chapter ni kita akan belajar pasal motivation. Okay, so untuk first chapter ni, chapter 7 ni, konsep je dulu. Konsep ni dia kata sebagai teori lah. Okay, so sebelum nak memahami macam mana nak apply tu, so kita kena faham dulu teori ataupun konsep motivation. Okay, so dia ada dua teori motivation ni, kita panggil ada two kategori lah. Okay, so the first one kita panggil early theories ataupun content. Maknanya early theories ni dia tengok kepada content for motivation lah. Okay, so ini teori dia, early theories ni. Okay, kita ada Maslow hierarchy of need, Gregor's theory X and Y, Herzberg theory two factor theory and McLellan's theory. Okay, empat teori ni kita panggil sebagai early theories. Okay, dia lebih kepada content of motivation saja. Okay, the second kategori ni kita panggil sebagai contemporary theories. Ni datang selepas empat teori. Bukan empat teori je early ni, banyak lagi. Tapi this textbook ni dia fokus kepada empat ni lah. Sebenarnya banyak lagi kalau cari kat luar tu. Tapi Robinson dia tengok empat ni saja. Okay, so contemporary theories ni dia juga menekankan kepada proses untuk manager ni nak motivasikan pekerja dia. Okay, kalau early theories ni dia tengok kontennya apa benda yang motivasikan pekerja. Contemporary theories dia tengok the process untuk motivasi theories. The process. Kadang-kadang ada kalau baca artikel ke baca macam mana, kadang-kadang dia panggil content je, content theories. Proses theories. So maknanya proses tu contemporary. Okay, so contemporary ni ini dia yang the rest. Okay, self-determination theory, goal setting, self-efficacy, reinforcement, expectancy, equity theory. Okay, equity theory. Okay, ini teori yang melihat kepada proses untuk kita motivate kepada pekerja. Okay. Alright, so first kali ni basic lah. You all dah belajar dulu kan. Sekolah kan dah belajar dah hierarchy of needs ni kan. Teori apa ni dulu ni? Kan? Maslow kan? Okay. Maslow. So dia ada 5 kategori, okay, daripada bawah paling rendah sampai ke yang paling tinggi, okay. Sorry. Jadi kalau nak memenuhi yang paling atas ni, yang self-actualization ni, tu kena memenuhi yang bawah dulu, okay. Kena fulfill yang bawah, lower order, baru boleh kita fulfill yang atas. Kalau physiological maknanya keperluan untuk rumah, keperluan nak makan, keperluan keselamatan, keperluan untuk bersosial kawan, nak berkeluarga, nak ada itu, nak ini tak dipenuhi, dia tak boleh dapat self-actualization. Itu yang dia katalah. Maslow ni sebenarnya banyak juga yang orang argue lah pasal dia punya tu macam nak kena ikut urutan, okay. Tapi in other way ada benda yang betul jugalah. Right, so yang lower order ni dia biasanya externally, benda-benda yang kat luar, okay, maknanya rumah, kereta. Yang higher order ni, yang atas-atas ni, self-actualization, self-esteem ni semua ni dia biasanya internally, dalaman yang kita nak. So bila kita dah ada keperluan, ada makan, ada rumah, ada kereta, ada keselamatan semua tu, baru kita boleh nak apa yang dalaman kita. Kita nak ada power, nak ada kuasa, nak ada duit tu external, okay. Nak ada apa yang kita nak sampai sesuatu, tu internally, okay. So jadi kena dapatkan dulu keperluan yang lain, baru kita boleh memenuhi yang atas, yang dalaman kita, okay. Itu Maslow punya hierarchy of needs punya teori lah. Alright, so the details tu kena dengar lah, saya tak adalah details. Okay, so the next set adalah teori X and teori Y, okay, by McGregor ni. Okay, so McGregor ni dia kategorikan dua. Manusia ni dia bagi kepada dua, ada teori X dan ada teori Y. Okay, so teori X ni dia nampak dalam negative view je kepada kelakuan manusia, human beings ni. Dia nampak benda negatif je. Okay, so this theory ni, okay, people yang believe in this theory ni, dia assume kan, kalau human ke employees ke, dia tak suka, dislike work, tak suka bekerja, tak ada ambition, tak ada responsibility, tak nak responsibility, suka diarah je kan, tak ada inisiatif untuk buat sendiri, kena suruh baru buat. Tu orang yang macam itulah, dapat tu, so dia teori X lah kan. Teori Y pula dia kata positive view. So dia kata if human beings ni dia kata suka bekerja, suka mencari suka bertanggungjawab, usaha untuk
macam apa, boleh buat keputusan semua. Okay, dia ada komitmen, dia ada appreciation semua tu. Okay, so dia nampak positive view saja teori white. Okay, so dia ada dua kategori teori. Human beings ni dia nampak dua. Okay, so ada orang yang ke arah teori X, ada orang pada teori Y. Ini kita sendiri kan, ada orang ni individu, Syed nampak orang tu malas lah, tak suka buat kerja. So dia tu orangnya dalam kategori teori X lah. Ada orang ni sangat positif, tengok, oh tak apa kita percayalah kat anak kita bagi, dia orang boleh buat dan sebagainya. So dia nampak pada teori Y. Okay, jadi dalam teori tu dua. Okay, so itu McGregor nampak. Okay, Herzberg pula, okay, dia tengok motivation ni, okay, dia bagi kepada dua teori Herzberg ni. Okay, two factor dia panggil. So dia ada motivators factor and hygiene factors. You ada soalan ke? Tak nampak kalau you check. Ada soalan ke? Tak ada setakat ni? Okay, saya tak nampak tau kalau you all tanya. Nanti lepas ni baru saya tengok apa soalannya. Kalau ada soalan type je dekat chat tu, nanti baru saya pergi balik. Okay? Okay. Alright, so Herzberg teori ni dia panggil sebagai two factors, okay, motivators and hygiene factors, okay. Mana dia tengok in terms of satisfaction and dissatisfaction, okay. Dalam motivators dia kata kalau ada benda-benda ni semua, in motivators ni kalau ada responsibility, recognition, achievement, growth, adalah company sediakan peluang-peluang untuk benda ni, so dia boleh increase, dia boleh bagi increase job satisfaction untuk dia punya employees. Okay, kalau ada benda ni. Tetapi kalau company tu tak ada recognition, tak adalah macam bagi awards ke apa ke, tak ada bagi latihan ke apa ke, dia bukanlah kata kalau tak ada benda tu, dia maknanya employees dissatisfied. Tak. Okay, diseparatekan satisfaction and dissatisfaction. Okay. Motivators ni dia kata kalau ada benda ni, all these factors ni, yang responsibility, job satisfaction semua ni, kalau ada, means that kita akan boleh increase employees punya job satisfaction. Kalau tak ada, there's no satisfaction. Bukan dissatisfaction, tak ada satisfaction. Kerja macam tu je. Tentu. Okay, so dia tengok dia ada side-nya adalah hygiene factor. Okay, hygiene factor, kalau ada benda ni, working condition, ini lebih kepada macam kita panggil external lah ada seronok, ada kawan-kawan kerja seronok, bos yang baik, job security, kita ada compensation, upah gaji yang menarik, semua tu, itu kalau ada, kalau company provide benda tu better, maknanya dia tak ada dissatisfaction, no dissatisfaction. Okay, tapi kalau ada benda-benda tu, dia bukanlah kata satisfied, dia bukan satisfied, dia cannot satisfy employees, just no dissatisfaction je. Kalau tak ada, then dia ada dissatisfaction. Okay, dia separatekan benda tu, nampak complicated, tapi dia orang buat ni based on research tau. Dia boleh separate. Benda ni yang motivators, all the factors ni kalau ada boleh bagi satisfy, kalau tak ada just no satisfaction. Okay. Untuk hygiene factors, kalau ada no dissatisfaction, kalau tak ada, kalau ada no dissatisfaction, kalau tak ada boleh dissatisfy dia punya employees. Dia separate. Kita dapat kalau ada kita satisfy, kalau tak ada dissatisfy, tak puas hati. Tak, dia separatekan antara puas hati dengan tak puas hati, faktornya berbeza. Puas hati ini je faktor je, tak puas hati ini faktor dia. Okay, tak ada kaitan. Okay, tu Herzberg theory. Okay, McClellan theories ni motivational needs, dia based on needs. Okay, so dia kata dia berdasarkan kajian yang dia buat, humans ni dia ada 3 needs. Okay, needs for power, needs for achievement and needs for affiliation. Okay, right. So need power ni biasalah kita nak control, kita nak nak influence others, itu keperluan manusia perlukan benda tu, nak control orang, nak influence orang, nak rasa bertanggungjawab terhadap orang lain. Okay, need for achievement, kita nak capai something lah. Okay, kita ada satu set standard orang yang buat kerja mengikut peraturan semua tu dan dia nak berjaya, tu dia need for achievement. Okay, need for affiliation,
kita nak kawan, nak ada personal relationship, nak ada tu, nak kawan ramai-ramai, ada human yang perlukan benda tu. Ada yang request ke tidak? Lagi? Tak ada. So aduh. Ketiga ni kan. So jadi ada human being ni dia nak power je. Ada yang nak achievement je, ada yang nak affiliation je. Tapi ada juga nak yang setengah orang tu dia nak dua-dua, power and affiliation ni hari ni. Ada human being yang dia nak power dan juga dia nak achievement. Ada yang dia nak achievement dan juga dia nak kawan-kawan. Dan sikit je dia kata biasanya human being ni ataupun orang yang motivation ni based on semua. Nak power, nak achieve, nak affiliation. Dia nak power tapi dia nak ada kawan juga dan dia nak capai sesuatu. So tak ramai golongan yang macam tu. So biasanya orang dia fokus pada satu. Kalau dia nak power je, dia nak kuasa je. Kalau dia nak jaya, dia berjaya, dia capai buat kerja sendiri je. Tapi kalau dia nak berkawan, dia berkawan je. Golongan yang sendiri satu ni lebih ramai. Tapi yang mix tu tak berapa ramai. Yang semua lagi tak ramai. Itu sebab tu dia buat macam ni. So area dia ni menunjukkan personal untuk yang ada motivation tu lah, combination punya motivation ni. Itu tadi apa? Ni tadi yang apa kita panggil early theories lah ataupun untuk content. Kita tengok pada content. Right, so the next ni adalah kita bagi sebagai contemporary ataupun proses. Proses yang pertama ni tengok self determination theory. Ini biasa kepada kita, apa yang kita nak. Kita buat self determination theory ni, kita buat apa yang kita suka. Dia kata kita suka buat apa yang kita suka. Saya suka buat kerja-kerja, contoh bukan saya, we like to do charity work. Kita buat charity work, so kita buat because kita rasa macam this is what I want to do. Tapi kalau kata tiba-tiba bila I'm doing my charity work, tiba-tiba ada orang nak hire saya untuk saya buat charity work. Okay, I pay you so you have to do this charity work. So mesti saya rasa macam when I do that charity work tu dah rasa lain dah. Because saya buat tu bukan sebab saya nak buat, sebab saya dibayar untuk buat tu. Jadi kadang-kadang dalam self determination dia more kepada intrinsic punya apa, dia nak dalaman. Jadi extrinsic reward yang benda-benda luaran tu, extrinsic reward tu kadang-kadang boleh menyebabkan performance tu menurun. Jadi kalau orang yang dia kerja dia sebab dia suka buat benda tu, so manager ni, bos ni, bukanlah kata jangan bagi extrinsic reward pun boleh bagi juga, tapi untuk increase dia punya motivation, kalau kita nak bagi motivation, kita kena tengok more pada intrinsic reward. Macam mana kita bagi penghargaan lah kepada dia, secara intrinsik lah, benda yang tak nampak, puji ke bagi. Tapi tak boleh, kalau kata aku naikkan gaji, kau buat lagi banyak charity work, kadang-kadang mungkin tak berhasil juga. Itu self, maknanya buat pada apa yang kita suka buat, So kadang-kadang extrinsic reward ni tak mampu berkesan sangat untuk orang yang dalam self determination theory. Next theory adalah goal setting theory. Goal setting theory ni dia nak capai satu benda tu, dia letak satu goal lah. So goal then dia achieve to that. So dia kena involve semua pekerja dia, set satu goal, supervisor set satu goal, daripada unit pergi ke department pergi ke apa bahagian atas lagi tu, so dia akan work towards that goal tu lah. So biasanya reward ni dia akan based on dia orang punya performance result. So dia ada goal setting theory. Tadi self determination tu lah yang dia buat kerja yang dia suka je kan. So keadaannya berbeza-beza so self efficacy. Self efficacy ni kita buat berdasarkan kita akan memotivasi person tu, dia bermotivasi berdasarkan faktor-faktor tertentu. So self efficacy ni dia nak buat tu dia berdasarkan 4 ni lah, berdasarkan kajian. Dia tengok self efficacy ni berdasarkan 4 ni. Dia kata yang pertama sekali performance outcome ni. Bila kata performance outcome ni maknanya kalau dia pernah buat dulu and dia sukses,
So dia bermotivasi lagi untuk buat. Tapi kalau dia buat dulu dia gagal, so dia rasa macam alahai susahnya nak buat. Dia rasa macam tu. Okay, performance outcome. Kalau kata kalau you buat dia dapat positive outcome, so dia rasa next time I boleh buat lagi. Okay, tapi kalau buat negative outcome, so mungkin tak apa I akan cuba lagi ke, dia depends pada macam mana pula, kena berusaha lebih ke ataupun kalau ada orang yang dia fed up tu dia tak buat lah dah. Okay, so based on kita punya performance experience. Okay, the next punya efficacy self kita tengok vicarious punya experience, maknanya orang lain. Okay, orang dah pernah buat, dia buat tu boleh buat lah, aku boleh buat. Dia buat berjaya, sukses, so kita pun boleh buat. Okay, dia buat fail, kita pun boleh, kita boleh buat. Dia fail, kita boleh buat. Dia based on dia buat tu sebab orang lain, tapi tak sesuai kalau orang lain tu negatif, dia akan jadi negatif. Tapi dia punya fakta tu because of orang lain. Okay, dia buat tak boleh, alah kita buat mesti boleh. Dia buat boleh, kita buat pun mesti boleh. Dia buat tak boleh, kita tak boleh. So depends lah macam mana dia tengok. Okay, ataupun dia bermotivasi buat sebab dia rasa physiological feedback. Okay, dia macam dia macam ada rasa boleh buat ni, macam tak boleh buat. Badan kita rasa atau mental kita rasa kita boleh buat. Okay, tu dia another factor yang mempengaruhi self-efficacy theory ni. And last dalam self-efficacy ni adalah verbal persuasion. Maknanya orang cakap, orang bagi motivasi, bagus buat ya, boleh berjaya. So jadi dia tak okey, boleh lah, sebab orang kata aku boleh buat, aku buat lah. Sebab tu lah verbal persuasion. Macam kalau you baca artikel tu kan, dia kata mungkin boleh buat, so boleh buat, ya, you can do it. So dia buat, boleh. Tu verbal persuasion. So sebab tu dia akan buat. Okay, dia memotivasikan, support daripada orang lain. Okay, ni dia collect daripada self-efficacy ni dia banyak refer kalau baca teori lah, teori tu dia banyak refer kepada Mahatma Gandhi punya prinsip sebenarnya. Okay, dia buat. Okay, so dia tengok kalau orang lain kalau dia rasa dia boleh, kalau dia believe dia boleh buat, so dia rasa patutnya dia boleh buat lah, ada capacity untuk buat. Okay, ada Mahatma Gandhi. Okay, alright, so the next ni adalah reinforcement theory. Okay, so reinforcement ni dalam teori ni dia percaya bila dia buat something mesti ada consequences dia. Okay, bila kita buat, kita behave macam ni, inilah consequences dia. Okay, so reinforcement theory. So dia ada beberapa dia punya reinforcement dia. Ada orang nampak kata positive reinforcement. Okay, positif tu maknanya kalau positive behavior, kalau orang buat baik sepatutnya dia ada positive consequences lah. Okay, so dalam kalau kita nak masuk dalam kategori organisation ni, managers kalau dia puji pekerja dia, maka pekerja dia akan rajin bekerja lagi, akan menjadi lebih baik. Okay, right, so negative reinforcement, okay, positive behavior followed by removal of negative consequences. Maknanya kalau dia tadi hasil daripada positive behavior tu dapat positive consequences. Ini bila dia behave elok, jadinya dia akan buang semua yang negative something yang tak elok tu lah. Okay, jadi dia contoh dia bagi, kalau manager ni stop nagging employee, jangan lebih sangat, so jadi dia takkan malas bekerja lah. Kalau dia stop dia puji, so jadi hasilnya adalah pekerja malas bekerja. Jadi bila manager tadi tu puji pekerja, dia akan rajin bekerja. So positif pada positif. Negatif tu bila dia puji dia ataupun dia kurangkan dia punya nagging kepada employee, so employee akan jadi malas. Tentu. Okay, negatif, remove dia punya negative consequences tu. Okay, dia tak kata pekerja akan rajin bekerja. Dia punya negative reinforcement tu dia kata bila kita puji pekerja, so dia tak akan jadi malas. Dia dah buat negatif tu. Okay, alright, so punishment dia kata dalam punishment punya ni negative behavior followed by negative consequences. Okay, so kalau buat benda negatif, jadi negatif lah. Kalau dia
kita marah-marah ke kita ni kan, so dia akan jadi something kepada pekerja lah. Negative behavior, extinction, negative behavior followed by removal of positive consequences. Okay. Kalau manager tu dia buat benda-benda yang negatif, jadi lama-lama pekerja pun dah pekerja pun malas lah. Okay. Manager yang asyik nagging lah, asyik tak tahulah, buat ni lah, pilih kasih lah, apalah, negative behavior. So jadi hasilnya adalah pekerja akan jadi malas bekerja. So itu dalam reinforcement. Maknanya benda bila kita buat something, ini hasilnya. So ada 4 jenis hasil, ada 4 consequences. Okay. Okay, so the next theory adalah expectancy theory. Okay, so expected dia based on expected, okay, based on employees punya expected lah. Okay, so dia kata dalam expectancy theory ni, dia tengok kan, so pekerja ni dia nak bekerja. Okay. Bila nak bekerja tu of course lah dia nak achieve, dia nak fulfill dia nak task performance tu. Okay. So dalam to achieve ni dia nampak, so dia akan question, dia kata can I achieve the desired level of task? Okay. So dia tengok bila dia nak buat kerja tu, boleh tak aku buat kerja ni? Dia nak nampak tu. Okay. Jadi bila dia dah fikir macam tu, kemudian kita go dia expectation dia kata first dia nampak dia expected, boleh tak aku buat? Kemudian dia akan tengok, okay, apa dia outcome yang apa outcome yang kita akan dapat hasil daripada kita punya performance ni, bila kita perform task ni. Okay. Tadi boleh tak dia nak achieve tu, kemudian dia akan tengok, dia panggil sebagai, dia kategorikan sebagai instrumental. Okay. Apa outcome dia kalau aku berjaya fulfill dia punya task performance tu. Okay. And then the last kan dia tengok dalam expectancy ni, dia tengok balance ni which is reward. Okay. So apa reward yang aku dapat bila aku fulfill dia punya task ni tadi, kita dah boleh buat dan ada hasilnya. Okay. So hasil daripada outcome tu, apa reward yang kita dapat. Okay. So apa hasilnya? Kita buat kerja, nak buat kerja. So boleh tak aku buat kerja? So macam mana aku nak buat kerja ni dengan lebih baik dan apa reward aku dapat bila aku fulfill benda ni kan. Tu expectancy theory, dia tengok proses kan, tadi saya kata proses kan. So itulah maksudnya proses tu, nak motivation tu based on proses. Okay ni. So itu question-question yang dalam individu lah. Ada orang dia mungkin cara dia cara dia, okay ini dalam situasi ni dia based on expectancy theory. Okay, so equity theory pula. Equity theory dia tengok input and output. So dia nak balance kan input and output. Okay. Dia tengok dua benda okay. So first kali dia tengok dia as an individu. Okay. So when I do this, okay, I dah bagi benda ni, this is my input, I loyal, I hard work, I bagi komitmen, stuff ni. So outputnya sepatutnya dapat benefit macam ni, salary macam ni. Okay. So kita balance, kita okay, aku bagi macam ni, kita nak macam ni. So itu equity theory. Kita nak. So kalau tak balance, itulah nanti akan jadi tak puas hati lah. Itulah, ini akan ada dia punya negative consequences lah. So dalam equity theory ni dia nak make sure dia balance between apa yang kita bagi dengan apa yang kita dapat, okay, daripada organisation dia. Okay. Itu satu, kita sendiri. Yang kedua, kita akan compare dengan other. Okay. Ini aku punya sama level lah kan. Biasanya kalau kita kerja sama-sama level eksekutif, kata student you all pun kan dalam sama-sama kelas saya, okay, buat kerja sama-sama, you buat kerja lebih lagi, you akan compare dengan you punya student. Saya buat macam ni, siapkan kerja homework, kerja awal, submit awal, ini hasil dia. Okay, so you akan compare dengan you punya kawan yang tidur je kerja dia, itu kerja dia, hantar lambat sampai lambat, tapi dia punya input, dia punya output itu better. Outcome dia dapat pun, result dia lebih kurang dari you all. So you akan rasa apa? Rasa macam tak ada equity lah kat situ. Dia asyik tidur, buat kerja dia tidur kan. Tapi hasil dia macam tu. So itu equity theory. Kalau you ada buat macam tu, maknanya you based on equity theory lah kan. Aku kerja banyak, aku buat banyak, hasil macam ni, dia buat kerja sikit, hasil dia pun banyak juga. So dia rasa tak balance dekat situ. Okay.
Itu dalam konsep kerja theory lah. So pekerja ni, employees ni kena tahu macam mana. Okay, kalau ada pekerja yang tengok sini, so macam mana dia nak balance kan supaya pekerja ni tak adalah dissatisfied. Okay. So the next, last saya rasa organizational justice. Okay, ini tak ada dalam teori, ni bukan teori. So bila kata motivation ni, bila nak bagi motivation, so at the end of the day nanti employees dia akan tengok justice dalam untuk kita organizational behavior kan. So dia rasa macam apa yang dia buat tu dia patut dapat, dia akan treated fairly lah. Dia buat macam ni, dia kena ditated macam ni. Pekerja lain dapat macam tu, dia pun kena dapat macam tu. Okay. Jadi dia akan tengok benda tu dalam bila kita nak motivation pekerja pun, benda justice pun penting juga. Okay, so ada 3 dalam organizational justice ni, 3 aspek dia akan tengok. Okay. Yang pertama, dia tengok sebagai distributive justice. Okay. Outcome je, dia based on outcome. Okay tak, aku buat macam ni, aku dapat macam ni. Maksudnya justice ke tak, fairness ke tak, ada fairness ke tak. Okay, yang kedua, kita tengok procedural justice tu, maknanya hasil dia. Okay, hasil dia, proses. Okay, proses untuk dapat hasil tu tadi tu, ni manager aku ni, dia assess aku ni, okay ke tak, fair tak dia punya assessment tu. Okay. Kata tadi you dah kerja, you dah buat kerja, dan you dapat markah, you dapat markah 80%. Okay. Itu yang distributive justice. Okay, so okay lah aku buat kerja macam ni, aku dapat 80%. Okay lah, fair lah. Kerja aku pun 80%, aku bagi 80%, aku dapat 80%. Tapi kemudian ada kategori yang kedua, you akan tengok dia punya proses tu. Manager aku ni betul ke proses yang digunakan untuk assess aku? Apa dia consider based on apa dia punya faktor-faktor, dia tengok apa, bila masa dia tengok aku buat kerja, adakah dia tengok on the based on document saja, itu dia punya proses dia. Okay, nak dapatkan outcome tu, the fairness untuk dia punya proses produce outcome. Ya, boleh bagi ke? Okay, and the last justice tu, dia kena tengok kita ni, kita being treated respect ke tak dalam organisasi kita, baik kita punya managers ke apa ke kan. Okay, so overall ni dalam justice tu kita nak tengok fairness sajalah. Okay, fairness, ada fairness ke tak. Okay, itu je teori yang penting, early teori yang penting untuk dalam chapter ni yang you all kena faham. Tadi saya bagi very briefly je, okay, so dalamnya in details tu you kena baca ataupun tengok lah. You ada textbook tak? Sekejap, sorry, saya stop sharing. Okay. Okay, you ada textbook tak? Tak ada? Tak ada. Hasil sekarang ni berdasarkan, semua tak ada lah kiranya. Pinjam kat library tu bawa balik ke apa? Tak ada, so majority tak ada kan? So baca slide je lah kiranya. That's why lah, that's why you all teruk. Taklah teruk. I mean that dengan take home test, dengan master yang you ada lama tu, terkejut jugalah maknanya result you all tu sebab I bagi situasi kan. Bukanlah teruk. Bukan teruk, okay je, average. Macam saya expect mungkin dapat lebih baik lagi, tapi okay je, tak fail, tak ada yang fail. Bukan tak. Average. Dia dah release kan markah for you all kan? Dapat dah. Okay. Tak masuk lagi dalam SMP, nantilah dia masuk dalam SMP. Tapi markah tu lah nanti you kira lah. Okay, ada apa masalah pasal motivation tak?
Nanti tengoklah, saya cubalah buat scan-scan. Kalau ni dia sudah nak saya scan-scan dan teks juga. Okay, so satu lagi sebelum saya lupa, pasal kita punya coursework, course assessment. Okay. Kalau ikut original je, test 1, test 2 saya tak kacau Test 1 50%, test 2 15%. And assignment kita saya paste kat sini ni assignment. Okay, ni originalnya. Assignment 40%, ada individual 15%, ada pair 10% and ada group work 15%. Okay, so sekarang ni macam mana ada possibility, high possibility lah sebenarnya. Kita tak masuk pun 1 Jun ni, okay? Saya masuklah kerja, you all tak masuk pun 1 Jun. 1 Jun ni you all tak balik you pun. Ada high possibility sampai habis. Not sure ni not sure. Sampai habis semester kita akan belajar online learning. Sebabnya social distancing kalau nampak kat UPM ke dalam kelas dan lecture adalah satu yang sangat mustahil. Itu yang paling penting kan, social distancing. Sekolah pun tak tahu, sekolah dengan you yang paling lambat sekali. Kalau paling-paling pun dan kita orang kami dah diberi lebih macam peringatan untuk format untuk final exam kena buat dalam bentuk alternatif lah. So that's punya arahan tu kami masih boleh faham jugalah, samalah. Jadi pandai janganlah jadi awak jadi pandai, saya pun dekat rumah pun ada penting dengan anaknya lagi. So jadi tadi nak pergi kode assessment sedih tak apa. Sem ni je, sem depan. Ada saya dengar lagi possibility sampai tahun depan, Januari tahun depan. Lagilah kau panda jadi tak tahu apa. Kufu panda jadi lebih besar dari kufu panda. Jadi harap-harapnya paling-paling pun harap-harapnya lah paling-paling sampai at the end of semester. Tapi kalau dapat masuk 1 Jun pun okey juga. Saya pun bercakap dengan laptop ni, saya tak berapa gemar sebenarnya kan. Kita kat seorang-seorang, tak nampak orang. Okay. Jadi tadi berbalik kepada kita punya assessment. Okay, so assessment tu banyak kategori sangat, so saya nak ubah lah. Individu tu saya mungkin akan tambah sikit. Okay, individu tu sebab awak banyak nanti. Kalau kata, ini saya bagi tahu kalau kata lepas ni kena online lagi. Kalau tak kena online, benda tu saya maintain lah Okay, so kalau kata kena tambahan, kita kena buat sampai hujung SEM, awak boleh buat group work ke? Okay, so group work tak sebab pun. Okay, boleh. Alright, so kalau boleh buat group work, saya buat 2 kategori je lah maknanya. Okay, individu tu masuk semua tau, quiz nanti semua kerja-kerja you all tu saya bagi je. Yang paling penting sekali sebenarnya bukan markah tu. Paling penting sekali adalah you berjaya submit online, you berjaya submit within the time ke tak. Itu yang paling saya nak tengok, okay. Dengan you punya komitmen lah untuk assess semua tu. Kalau kata ada problem tak boleh assess within dia punya duration tu, just inform saja saya, okay. Saya PM je, madam sorry lah internet 2 minggu hot hang, tak boleh tengok ni, so beritahu je, okay. 2 kategori je, individu dengan group work. Kita dah form group belum Kita dah Sarawak you all form group. Kita ingat lah saya macam tak jumpa pula. Belum mana lah, belum lagi.
Saya cari mana ni. Nanti saya bagi satu words Google Words tu online tu. So you isi online words. So saya akan bagilah nanti kerja. Apa kerja, tak ada susah pun. Saya plan macam nak buat, macam you cari content buat pasal topik-topik tertentu je. So you buat video macam tu lah. Tak payah videokan gambar, buat kreativiti macam tu kan. So nak ada content dengan kreativiti je macam tu. Oh, berapa orang Kita ada 46. Saya nak dalam 5 atau 6 orang. Nanti saya akan bagi link, saya masukkan link dan saya bagi link tu dekat Telegram tu. Saya bagi satu ni lah, you akid lah nama kat situ. By topik nanti topik-topik topik saya akan bagi topik chapter-chapter ni. So you pilih lah chapter-chapter mana. Sediakan bahan dan masuk dalam Putra Blast nanti. So yang individu tu yang paling penting sekali sebenarnya tau. Itu yang nak membantu you all markah. Sebab tak tahu lagi ni final macam mana, kalau buat essay panjang-panjang lagilah. Okay. Ada soalan? Ada soalan apa lagi nak tanya saya? Quiz? Bagus saya. Saya lupa dah quiz. Quiz nanti saya masuk kat Putra Plus. Lupa dah sebenarnya, aduhai, sangat bening terus preparation untuk ni lagi banyak tau. Aduh, bening saya sebenarnya. Malas betul lah. Tak apa sih. Sikit je dalam 20 soalan je nak tengok pasal you punya pemahaman untuk motivation ni very simple punya. Tak ada soalan susah macam tak ada. Tak dengar saya. Hilang. Sekejap. Hilang. Hello? Telefon tadi agaknya tu hilang gambar Okay, apa tadi Lupa dah tu. Tadi kita cakap siapa? Quiz. Okay. Tak ada time limit. Dia bagi dalam 10 soalan, simple-simple punya question. Just to nak tengok pemahaman awak tentang motivation ni. Tapi tak ada time limit lah. So jawablah rujuk. Tapi you nak rujuk apa? Nak rujuk buku pun tak ada. Putus. Saya yang putus ke apa? Ada. Boleh rujuk Google. Pandai. So boleh Google. Lagi soalan? Test pun rujuk lah. Bagus ni. Siapa yang cucu ni? Test rujuk Google. Ada jawapan ke kat Google tu? Situasi ada jawapan
Tak apalah, nanti saya cuba scan guna ni saya punya phone buku teks tu, nanti saya masukkan. Okay, ada soalan lagi? Tak ada.